Dasar ekonomi baru sebagai strategi kerajaan era pasca kolonial dalam penyusunan semula masyarakat bagi menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Dasar ekonomi baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu peristiwa hitam dalam sejarah negara kita kerana ia melibatkan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Rentetan itu, dasar ekonomi baru telah dirangka oleh pihak kerajaan untuk membasmi kemiskinan serta menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan dan juga ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain, maka dasar ekonomi baru telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Dasar ekonomi baru dirancang sebagai satu program jangka masa panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 sehingga tahun 1990. Dasar ekonomi baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu peristiwa hitam dalam sejarah negara kita kerana ia melibatkan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Rentetan itu, dasar ekonomi baru telah dirangka oleh pihak kerajaan untuk membasmi kemiskinan serta menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan dan juga ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain, maka dasar ekonomi baru telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Dasar ekonomi baru dirancang sebagai satu program jangka masa panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 sehingga tahun 1990. Pertama sekali, saya ingin menekankan tentang situasi masyarakat dalam era kolonial. Dasar penjajah Inggris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum, sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Semasa dasar pecah dan perintah ini berlangsung, orang Cina tinggal di kawasan bandar untuk menjalankan perniagaan dan juga tinggal di kawasan Lombong sebagai pelombong. Kemudian, orang Melayu pula tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani dan nelayan kecil. Manakala kaum India kebanyakannya bekerja sebagai buruh kasar dan bekerja di ladang. Pada hakikatnya, kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak secara diri. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumiputera, khususnya Melayu, menjadi lemah dan ketinggalan. Corak pelibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosioekonomi mereka tidak seimbang. Oleh kerana pertempatan dan kawasan tumpuan mereka berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini.
Melalui dasar British ini, ia telah melahirkan perasaan prasangka dan memperkukuh kepribadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakan jurang perpaduan antara kaum. Seterusnya adalah faktor yang dikaitkan dengan kemiskinan di Malaysia. Untuk di kawasan bandar, antara faktornya merupakan kos sara hidup yang tinggi. Walaupun kebanyakan pendapatan penduduk bandar tidak dikategorikan sebagai golongan berpendapatan rendah, namun pendapatan mereka tidak seimbang dengan perbelanjaan. Ini disebabkan kos hidup bandar adalah tinggi dan membebankan. Faktor yang seterusnya adalah kekurangan peluang pekerjaan. Perebutan pekerjaan di bandar merupakan fenomena yang sering berlaku di Malaysia. Majikan zaman kini gemar untuk mengupah pekerja asing untuk menjimatkan kos. Pasaran buruh kini telah dibanjiri oleh pekerja-pekerja asing yang dikatakan murah, terutamanya dalam sektor perindustrian dan pembinaan. Untuk di kawasan luar bandar pula, faktor kemiskinannya merupakan had pekerjaan. Kebanyakan pekerja di luar bandar adalah tertakluk pada sektor pertanian. Sementara itu, pelaksanaan pemadenan dalam sektor pertanian adalah kurang menyeluruh. Daya pengeluaran yang kurang lumayan menyebabkan keadaan kemiskinan luar bandar tidak dapat diubah. Faktor yang seterusnya adalah taraf pendidikan yang rendah. Menurut kajian kerajaan, kadar buta huruf di kawasan luar bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan kawasan bandar. Keadaan ini menyebabkan penduduk luar bandar yang berpendidikan rendah tidak berupaya untuk mendapatkan pekerjaan yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Isu seterusnya adalah isu kronisme sebagai salah satu cabaran terhadap usaha dasar ekonomi baharu. Dasar ekonomi baharu sebenarnya disifatkan gagal mencapai objektifnya kerana pelaksanaannya menggalakkan kronisme. Secara umumnya, kronisme merujuk kepada amalan mengutamakan kenalan rapat dalam pelantikan sesuatu jawatan dan pemberian sesuatu projek untuk keuntungan pihak mereka. Berbalik kepada dasar ekonomi baharu sebentar tadi, intervensi kerajaan diperlukan dalam sasaran dasar ekonomi baharu yang akhirnya mengakibatkan wujudnya istilah berniaga Alibaba atau berniaga atas angin, di mana kalangan Bumiputera mendapat kontrak untuk menjalankan sesuatu projek. Kemudiannya mereka menjual atau memberi subkontrak itu kepada golongan peniaga bukan Bumiputera. Mereka tidak melakukannya secara percuma. Mereka mendapat imbuhan sebagai pengantara. Amalan ini membawa kepada ketirisan perbelanjaan kerajaan serta penggunaan dana yang tidak efisien. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak, rungutan ketidakadilan dalam kalangan Bumiputera sesama sendiri, dan pencapaian dasar ekonomi baharu sukar dikekalkan. Seterusnya ialah strategi kerajaan dalam penyusunan semula masyarakat. Kerajaan telah mengadakan usaha-usaha ke arah memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan menghapuskan penyalaan kaum yang mengikut fungsi ekonomi. Kerajaan telah mengubah beberapa strategi untuk menyusun semula masyarakat. Antaranya ialah: yang pertama ialah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar dengan memodernkan kawasan-kawasan di luar bandar. Seterusnya ialah menyusun semula corak guna tenaga mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara berperingkat melalui pertumbuhan ekonomi supaya dapat mencerminkan susunan kaum negara menjelang tahun 1990. Selain itu, kerajaan juga membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputera. Yang terakhir, kerajaan telah menambah hak milik rakyat dalam pemilikan modal produktif negara, termasuklah pemilikan saham dalam sektor syarikat, supaya kaum Bumiputera mendapat sekurang-kurangnya 30% saham dalam sektor syarikat. Seterusnya, saya akan menghuraikan pencapaian kerajaan yang diperoleh dalam DEB. Pertama, pencapaian DEB dalam usaha membasmi kemiskinan luar bandar dan di bandar. Kumpulan miskin di kawasan luar bandar terdiri daripada pekebun kecil, penanam padi, pekerja estet, nelayan dan penternak. Pengenalan DEB, kadar kemiskinan pekebun kecil getah berkurangan daripada 64.7% pada tahun 1970 kepada 40% pada tahun 1987. Bidang-bidang lain juga turut menunjukkan pengurangan. Kemiskinan di bandar pula terdiri daripada mereka yang terlibat dalam sektor pelombongan, pembuatan, pembinaan, pengangkutan, perdagangan dan perkhidmatan.
Selepas pengenalan DEB, kadar kemiskinan di kawasan bandar juga berjaya dikurangkan. Seterusnya, setelah pengenalan DEB juga, kemiskinan dari segi keperluan asas dan mutu kehidupan juga telah berkurang. Dengan pengenalan DEB didapati mutu kehidupan masyarakat bertambah baik. Misalnya dalam aspek kesihatan, kadar kematian bayi dan kadar kematian kasar semakin berkurangan. Jangka hayat penduduk juga kian bertambah. Dalam aspek pelajaran pula, bilangan pelajar di sekolah rendah dan menengah menunjukkan peningkatan yang mendadak. Begitu juga dalam kadar masyarakat yang kenal huruf. Seterusnya, pencapaian yang kedua ialah pencapaian DEB dalam usaha untuk menyusun semula masyarakat. Selepas wujudnya DEB, pendapatan kaum Bumiputera berjaya dinaikkan dan dapat mengurangkan perbezaan pendapatan dengan kaum lain, terutama kaum Cina. Pendapatan kaum Bumiputera pada tahun 1970 berjumlah RM172 sebulan, meningkat kepada RM614 pada tahun 1987. Kadar kemiskinan bagi semua kaum juga telah menurun. Seterusnya, lebih ramai kaum Melayu telah menceburkan diri dalam kumpulan iktisas dan teknik, dan ini dapat mengurangkan jurang antara kaum Melayu. Melalui perkongsian budaya, salah satu makanan tradisional kaum Cina merupakan char kway teow. Char kway teow kini sangat popular di Malaysia kerana teksturnya yang sedap, murah, berbaloi untuk dibeli dan lain-lain. Pada abad ke-19, char kway teow ini terinspirasi daripada kaum Teochew dan Hokkien, di mana mereka mengkreatifkan makanan mereka dari makanan yang sedia ada. Hakikatnya, penubuhan DEB ini telah membaiki sistem ekonomi negara pada masa itu, di mana pada masa itu penubuhannya sangat tidak digalakkan oleh negara-negara jiran. Hal ini kerana ekonomi Malaysia pada masa itu sangat runtuh. Walaupun ekonomi Malaysia telah membaik selepas penubuhan DEB, namun terdapat juga kelemahan-kelemahan DEB. Yang pertama, apabila mereka mendiskriminasi masyarakat bukan Melayu, dan mereka juga mengamalkan dasar apartheid dari Afrika Selatan. Ini juga boleh kita nampak pada masa kini apabila berleluasannya rasuah di kalangan orang-orang ramai. Do not see the forest for the trees, di mana kegagalan tidak bermaksud gagal, cuma ingin pembaharuan. So, harapan kami di sini agar kita semua sebagai rakyat Malaysia bersatu membendung dan mencegah gejala rasuah ini bersama-sama supaya gejala rasuah ini tidak memakan negara kita sendiri dan agar negara kita terus maju. Selain itu adalah kita juga harus mengurangkan di mana kita perlu membantu pemimpin untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negara kita agar negara kita setanding negara-negara lain yang maju dan ekonomi mereka sangat baik.